Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadits kitabillah wa ahsanal hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan. Walaupun dalam keadaan serba kekurungan ini, ramai di antara kita masih lagi menginginkan tazkirah, ingin lagi mempelajari agama. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang baik. Dan inilah masa dan peluang untuk kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dalam masa kita tak ada apa nak buat, kan, kerja di rumah dan sebagainya. Maka kita boleh mendalami Al-Quran, mendalami hadis-hadis Rasul dan mendengar tazkirah supaya ia memberi keberkatan kepada diri kita dan juga keluarga. Kerana sekarang ini kita meluangkan masa lebih banyak dengan keluarga. Hari ini saya suka untuk membuka tazkirah ini dengan sebuah kisah daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini adalah apa yang akan berlaku di masa hadapan, apa yang akan berlaku di hari kiamat sebenarnya, yang mana akan dihadapkan kepada Allah tiga manusia. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Baihaqi. Kisah ini bermula dengan apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang daripada tiga untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama ini adalah seorang lelaki yang mati syahid. Allah Subhanahu wa taala pun bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan pelbagai nikmat yang telah aku berikan? Mujahid itu menjawab, saya telah berperang kerana-Mu sehingga saya mati syahid kerana-Mu. Allah Subhanahu wa taala menyangkalnya dan berkata, berfirman, engkau telah berdusta. Engkau berperang agar namamu disebut manusia sebagai orang yang pemberani. Masya Allah. Mujahid itu pun diseret wajahnya dan dilempar ke Jahannam. Allahu Akbar. Orang yang kedua dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang pertama. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Orang yang kedua menjawab, saya telah membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran demi engkau ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyangkal sekali lagi dan berkata, kamu berdusta. Sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agar disebut sebagai orang alim, dan engkau membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai qari. Sang alim ulama pun menyusul mengikut si Mujahid ke neraka Allah. Orang ketiga pun dipanggil. Kali ini dia adalah seorang yang dermawan, suka bersedekah. Sang dermawan dianugerahkan oleh Allah dengan harta yang melimpah. Allah pun bertanya dengan tanggungjawab atas nikmat yang diberikan. Si dermawan menjawab dengan, saya tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata kerana engkau. Dia pun tak jauh beza dengan dua orang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau telah berdusta. Engkau melakukannya kerana ingin dikatakan seorang yang dermawan. Orang-orang akan mengatakan tentang dirimu dengan baik-baik. Firmannya kepada sang dermawan yang riak ini pun diseret dan dilemparkan ke neraka Allah, bergabung dengan dua teman yang juga menyimpan sifat riak di hati. Di mata manusia,
Ketiganya merupakan seorang yang taat beribadah dan diyakini akan menjadi penduduk syurga. Namun hanya Allah yang mengetahui segala isi hati mereka. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa menjauhkan diri kita daripada riak. Riak adalah satu perbuatan madmumah yang dikeji Allah Subhanahu wa taala. Dia dianggap sebagai syirik kecil, yang mana apabila kita bersyirik, Allah tidak akan mengampunkan dosa. Para hadirin sekalian, 3 orang yang hebat dalam cerita tadi, dalam hadis Rasulullah SAW tadi, kesemua mereka dilemparkan Allah ke dalam neraka. A'udzubillah min zalik. Adakah kita ingin menjadi sedemikian? Dengan ibadah yang telah kita lakukan, dengan ilmu yang telah kita kecapi, macam-macam ilmu yang kita ada, dengan duit harta yang telah kita lemparkan ke jalan Allah, adakah akan kita dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa taala? Tak ada siapa pun yang menginginkan sedemikian. Namun Allah sahaja yang Maha mengetahui. Kenapa? Kerana kita dihantui dengan riak. Kita disekongkolkan, dimasukkan riak ke dalam diri kita, yang menyebabkan kita tidak dapat menyempurnakan ibadah kita sebaiknya mungkin. Apakah sebenarnya lawan riak? Apakah opposite, lawan kepada riak? Sudah semestinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan itu banyak ulama menyarankan untuk kita sentiasa memperbaharui niat-niat kita dalam ibadah. Perbaharuilah niat kita, ataupun sebutkan niat kita di awal ibadah. Perbaharuikan niat kita di tengah-tengah melakukan ibadah. Dan di hujung-hujung ibadah, niatkan lagi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua niat hanyalah di dalam sini. Hanyalah di dalam hati para hadirin sekalian. Tak ada orang yang tahu, yang hanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, Ustaz, macam mana kita nak perbetulkan hati? Hanya kita sahaja yang tahu hati kita. Maka dengan itu, tanyakan kepada hati, tepuk dada, tanya selera. Apakah yang telah aku lakukan ini niat ikhlas kepada Allah? Bukan hanya di mulut, insya-Allah. Jauhkan diri kita daripada ingin mengatakan, oh, nanti orang nampak apa aku buat. Oh, dia tengah tengok aku ni, aku tengah buat benda yang baik. Jauhkan para hadirin sekalian. Selagi kita tidak mengatakan iya kepadanya, maka selagi itu kita tidak dikira sebagai riak. Riak ini ibarat seperti kita sedang menaiki kereta, tiba-tiba ada orang ketuk tingkap kita dan ingin menjual sesuatu kepada kita. Mungkin kat Singapura jarang, tapi kalau kita pergi ke Indonesia contohnya, ada banyak macam itu. Ketuk-ketuk ingin membelikan sesuatu. Posisi kita sekarang ini masih lagi selamat. Kenapa? Selagi kita tak buka pintu kereta ataupun tingkap kereta, selagi itu kita tidak menyetujui apa sahaja yang ada di luar kereta. Tapi berhati-hati. Kita buka sedikit, walaupun sedikit, sejengkal pintu kereta ataupun tingkap kereta untuk bercakap dengan orang luar, maka kita telah menyetujui ataupun sudah berniat untuk menyetujui. Maka berhati-hati. Ibaratkan situasi itu kita sedang menghadapi syaitan yang rajim. Syaitan ini apabila dia datang, dia mengetuk hati kita, tengok ada orang tengok tu. Kita pun cuba untuk melihat. Keadaan kita cuba untuk melihat. Keadaan kita cuba untuk menyangka itu adalah benar, maka itulah keadaan. Sama keadaannya apabila kita buka tingkap kita dengan hanya sejengkal. Kerana kita sedang ingin cuba untuk melakukan riak. Maka disebabkan itu, bila kita dah buka tingkap kita sejengkal, tutup balik cepat-cepat. Macam mana nak tutup balik? Ikhlaskan niat kita. Tak ada. Orang tu tak melihat aku.
aku ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan sentiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain. Para hadirin sekalian, kita mendalami apakah erti riya itu tadi. Riya, pada hadirin sekalian, adalah syirik yang tersembunyi. Dan banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan aku akan mengampuni segala dosa kecuali syirik. Subhanallah. Maka riya adalah salah satu antara dosa yang ada kaitan dengan syirik. Maka setiap dosa yang ada kaitan dengan syirik, berhati-hatilah dengannya. Takut-takut kita tidak diampunkan dosa kita. Kenapa dia adalah sebahagian daripada syirik? Kerana apakah itu syirik sebelum kita menyelesaikan masalah ini? Syirik adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam segi apa pun. Dalam segi kepercayaan, dalam segi beribadah kepada Allah, dalam segi apa sahaja yang kita lakukan, kita menduakan Allah, maka itu adalah syirik. Maka riya adalah apabila kita menukarkan niat kita bukan satu-satunya kepada Allah, tetapi disebabkan ada orang yang menengok, kerana ada orang yang akan memuji kita, kerana ada orang yang akan meninggi-ninggikan nama kita, maka kita telah menduakan niat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebabkan kenapa ia digelar sebagai syirik, kerana dia adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, syirik ini diumpamakan sebagai semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam gelap malam. Maknanya ia amat sukar untuk dilihat, amat susah untuk nampak. Tapi selagi kita masih lagi berpegang kepada ikhlasnya diri kita, insya-Allah kita akan ikhlas kepada Allah. Ada kala ustaz orang datang kepada kita, saya ikhlas bagi awak ni, saya ikhlas bagi awak. Tapi ustaz lepas tu dia ungkit-ungkit. Tapi ustaz lepas tu dikatakan, disebut-sebut benda ini kepada orang. Bagaimana, adakah itu ikhlas ustaz? Sebenarnya apabila kita mengungkit, itu adalah tanda bahawa kekurangan keikhlasan. Ikhlas ini ada tanda-tandanya. Ikhlas ini apabila kita berikan kepada seseorang, apabila kita melakukan sesuatu kepada seseorang, kita akan diam sediam-diamnya, tidak pernah mengungkit dan tidak pernah mengatakan. Itulah ikhlas. Itu sebahagian daripada tanda-tanda ikhlasnya kita. Apabila kita melakukan ibadah seseorang diri di malam hari yang tidak dapat dilihat, besok-besok datang, apabila datang tempat kerja, orang tanya, kenapa kau ni lesu aja? Oh, semalam aku qiyamul lail 8 rakaat. Aduh. Itu menunjukkan kita dah sebut-sebut ibadah kita. Kenapa? Apakah tujuannya? Adakah untuk meriakkan diri? Sebenarnya ia tidak mempunyai sebarang masalah untuk sebut, jikalau kita yakin bahawa apabila kita sebut, ia mendatangkan kebaikan kepada orang. Orang pun akan kata, oh dia buat qiyamul lail, aku pun nak buat lah. Tetapi kalaulah niat kita menyebut itu adalah untuk bermegah kepada orang tersebut, itulah riya. Kita sedekah 10,000, kita tunjuk dalam surat khabar, tapi pada hati kita, kita lakukan ini adalah untuk supaya menggalakkan orang lain melakukannya, itu tak ada masalah. Tapi kalau terdetik dalam hati kita mengatakan bahawa, oh aku 10,000, ramai orang tak boleh buat, aku je seorang boleh buat, maka itulah riya. Dan itu hanyalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan Allah. Kitalah yang jawab kubur kita, bukan orang lain. Maka apabila kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sahaja yang mengetahui apa yang ada dalam hati. Apakah kita derma 10,000 tu ikhlas kerana Allah? Apakah kita qiyamul lail apabila disebut-sebut tadi adalah ikhlas kepada Allah? Dengan itu saya rumuskan. Boleh tak kita menyebut-nyebut ibadah kita? Boleh tak kita mengungkit-ungkit?
Boleh, tapi kembali kepada tujuan dan niat kita. Kerana kita sebutkan tadi, mungkin kita berikan duit kepada orang dan kemudian orang itu tidak memberikan balasan yang baik kepada kita, kan? Contoh seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila anaknya difitnah Aisyah radhiyallahu anha, setelah diketahui selesai semua fitnah, rupanya yang memfitnah dia adalah sepupu dia, yang mana dia banyak membantu dan menolong. Dan dia katakan bahawa aku tak nak tolong lagi. Dia terbuku dalam ayat Al-Quran. Maka Allah menegur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang kamu berikan itu, teruskan memberi. Kerana itu akan mendapatkan ganjaran yang berterusan. Allah tak cakap tentang kau ni riak kerana sebut-sebut tolong. Tak ada. Menunjukkan apa? Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tahu betapa ikhlasnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memberikan sedekah kepada orang. Namun Allah hanya menegur untuk supaya teruskan bersedekah kepada orang tersebut. Kerana nanti balasannya hanyalah antara dia dengan aku, Allah SWT. Para hadirin sekalian, dengan itu kita berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan ikhlas yang maksimum supaya kita sentiasa memperbaharui. Apakah tanggapan orang terhadap kita? Dia ni lakukan ini riak lah, dia ni melakukan ini riak. Itu tanggapan orang. Biarkan dia dengan mulut dia, biarkan hati dia, biarkan tomahan dia dengan diri dia. Kerana itu antara dia dengan Allah. Bukankah kita sebut tadi kubur jawab masing-masing? Maka dia akan menjawab di depan Allah tentang apa yang dia tuduh. Saya nasihatkan kepada mereka yang suka menuduh, suka melihat kepada negativiti seseorang, supaya cukup-cukuplah melakukan sedemikian. Kerana kita tak akan tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Kita tak boleh belah dada dia dan melihat, oh dia riak lah sebenarnya, masukkan balik. Tak boleh. Itu antara dia dengan Allah. Maka cukup kita berhenti apabila kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang mungkin kita rasa dia ni macam riak je, dia sedekah 10,000 tunjuk-tunjuk orang. Kita katakan itu untuk menggalakkan diri kita supaya bersedekah. Bukankah pandangan itu lebih baik daripada kita mengatakan dia ni riak lah? Kerana tuduhan riak itu adalah sangat besar dan kita mengatakan itu adalah fitnah. Berhati-hati dengan fitnah, kerana itu dosa yang lain. Walaupun dia tidak sebesar riak, tapi dia tetap dosa besar yang kita lakukan. Maka tanggapan kita terhadap orang yang melakukan, yang menyebut-nyebut tentang ibadah, sebenarnya adalah satu tomahan juga, adalah satu dosa besar. Namun yang kita akan sebut dalam tazkirah ini adalah semata-matanya tentang riak sahaja. Maka para hadirin sekalian, apa itu riak? Buat amal baik tapi ingin diketahui, dipuji dan disanjung melambung-lambung. Ini yang sebenarnya disebut sebagai riak. Maka para hadirin sekalian, apabila kita melakukan satu ibadah, semua orang nak kena tahu. Boleh tak? Boleh sebenarnya untuk semua orang tahu apa yang kita buat. Kalau kita nak semua orang tahu dan kita nak semua orang juga melakukannya, itu tak ada masalah. Namun kalaulah kita ingin semua orang tahu, dan supaya bila dah tahu, orang akan sanjung-sanjung kita dan puji-puji kita, itu masalah. Macam mana pula boleh Ustaz? Kalau kita buat baik, semua orang nak kena tahu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, apa yang telah kamu lakukan dengan harta kamu? Abu Bakar menjawab, aku telah menyedekahkan ke semua harta aku. Bukankah itu menggempar-gempurkan sedekah dia? Dia bukan sedekah $1, $2, tak ada. Dia sedekahkan semua harta kamu. Rasul tanya, apakah yang kamu tinggalkan untuk anak dan untuk keluarga kamu? Dia jawab, Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar.
Maka boleh tak untuk kita menggempur-gempurkan? Tak ada masalah. Selagi kita tahu diri kita bahawa apabila saya cakap ini hanyalah untuk menggalakkan orang lain melakukan kebaikan, itu tak ada masalah. Tapi berjaga-jaga. Ini kita cerita Abu Bakar As-Siddiq yang timbangan imannya lebih berat daripada kesemua umat Rasulullah SAW. Bayangkan kita yang sekecil sekelumat daripada Abu Bakar As-Siddiq nak melakukan apa yang Abu Bakar As-Siddiq lakukan, iaitu menyebut-nyebut apa yang telah dia lakukan. Saya rasa kita akan ada timbul sedikit riak dan kebanggaan di dalam perlakuan kita. Maka berhati-hatilah. Tapi kalau kita rasa stable, iman kita okey, tak ada masalah, silakan berhati-hati. Tapi apabila kita mengatakan dan mengungkit, jangan lupa kita jangan sampai menyakitkan hati orang lain. Aku dah melakukan ini, aku dah derma 10,000, dia tak pernah buat pun. Berhati-hati kerana itu mendatangkan dosa lain. Para hadirin sekalian, riak merupakan sifat atau perilaku yang tercela. Itu telah kita ketahui dan kita bahaskan dan kita sebut dalam banyak dalil tadi yang kita lakukan. Ia bermaksud memperlihatkan suatu ibadah dan amal saleh kepada orang lain, bukan dengan tujuan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah selalunya kerana tujuan Allah Subhanahu. Itu sebab ulama sentiasa cakap perbaharuilah niat. Kenapa? Kerana niat kita akan sentiasa berubah. Hari ini lain. Contoh, saya solat mula nak Allah Akbar, niat ikhlas solat kepada Allah. Tiba-tiba bapak mentua jalan, duduk dekat depan itu. Alamak, bapak mentua kat sebelah. Niat kita pun datang, aduh, nak kena cantik-cantik ni, nak kena buat betul-betul ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kemain kuat dan kemain sedap lagi. Selalunya solat ketuk-ketak. Tiba-tiba kali ini solat hebat betul. Sebab ada orang nampak. Dengan keadaan sedemikian, cepat-cepatlah berubah. Cepat-cepatlah. Ya Allah, ampunkanlah aku sedang melakukan ibadah dan kamu ikhlaskanlah ini kerana kamu, ya Allah. Cepat-cepatlah ubah niat kita. Kembalikan ia kepada Allah. Namun jangan lupa, jangan pula apabila kita sentiasa melakukan tunggang langgang, tiba-tiba kita pun tunggang langgang. Bukan. Maknanya ibadah kita masih tetap kena betul. Tetapi ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian. Para hadirin, saya selalu cakap tak para hadirin, minta maaf. Para jemaah sekalian. Hukum riak sudah semestinya adalah haram dan wajib untuk kita jauhi, kerana ia akan membawa kita ke neraka Allah, seperti mana yang disebut dalam cerita asal pertama saya tadi. Orang alim dimasukkan neraka, orang yang berjihad di jalan Allah dimasukkan neraka, orang yang dermawan dimasukkan neraka. Takutlah, ngerilah, seramlah. Ketahuilah bahawa mereka adalah orang-orang pertama yang masuk neraka Allah. Sangat menyedihkan, sangat menakutkan. Kenapa kita perlu menjauhinya dan kenapa ia haram? Kerana dia merosakkan iman seseorang. Riak juga adalah merupakan sebagai syirik kecil. Riak ini merosakkan iman para hadirin sekalian. Iman kita, Allahu Akbar, akan sentiasa naik dan turun. Paling melihat kepada ibadah yang kita lakukan. Namun dalam keadaan itu, apabila kita melakukan ibadah bukan kerana Allah, disebabkan itulah turunnya iman kita kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang sangat aku takutkan akan menimpa kamu umatku ialah syirik kecil. Nabi SAW ditanya tentang apa yang dimaksudkan dengan syirik kecil. Baginda menjawab adalah dengan riak. Syirik kecil adalah riak, berhasil. Dia dianggap sebagai syirik
Kerana dia menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah dengan mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kalau nak saya sebutkan, ada orang Ustaz tanya, orang tu dah sedekah lepas tu dia ungkit-ungkit. Kan saya kata tadi, ia adalah tanda-tanda riak, seperti mana yang difirmankan dalam surah. Sifat riak ini penghapus pahala ibadah. Bayangkan kita dah melakukan banyak ibadah, berpuasa, salat, tapi kita masukkan dengan gelumat, kecil niat riak. Aku lakukan ini, aku mencantikkan ibadah ini kerana ada yang melihat. Aku melakukan ini supaya orang menyebut-nyebut tentang apa yang telah aku lakukan. Maka itu menghapuskan dosa. Tapi ingat para hadirin sekalian lagi. Tapi ingat para jemaah sekalian bahawa bila perkara ini berlaku adalah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh mengatakan, oh ini dia sedang melakukan riak. Tapi seorang itu boleh mengatakan bahawa berhati-hatilah supaya jangan tergolong dalam riak. Apabila kita lihat orang-orang yang ada tanda-tanda melakukan riak, kita hanya sebut berhati-hatilah. Janganlah kita menasihati mereka dengan, engkau ni riak betul lah. Tak perlu, kerana kita tak tahu apa yang ada dalam hatinya. Kecuali kalau memang betul-betul dia sebut, aku ni main hebat lagi semalam solat tahajud 8 rakaat kau, hampir-hampir 1 juzuk Al-Quran aku habiskan. Yang memang betul riak lah. Nak buat macam mana itu tak boleh cover lagi lah. Tapi mana yang boleh cover, mana yang kita tahu ini macam nampak macam dia nak tunjuk-tunjuk, tapi mungkin dia nak tunjukkan untuk aku, menggalakkan aku lakukan. Ini kita tak boleh sebut sebagai riak, kerana kita tak tahu apa yang ada isi dalam hatinya. Isi hatinya tak boleh kita buka dan kita nampak, oh ini riak rupanya. Tak ada. Kita tak boleh tahu. Baik. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya, dan setiap orang yang akan dibalas berdasarkan apa yang diniat. Tafaqun alaih. Maka semua apa yang kita lakukan sekalian adalah tergantung kepada niat. Dan niat ini kita sematkan dalam hati. Walaupun kita sentiasa mengucapkannya sebelum melakukan ibadah, tapi ketahuilah yang akan Allah lihat, yang Allah akan judge kita adalah yang ada dalam hati, bukan di mulut. Namun mulut ini hanyalah menentukan betapa sahnya apa yang kita letakkan dalam hati. Tapi kalau ia bertentangan, maka yang akan Allah lihat adalah yang dalam hati, bukan yang ada di mulut. Aku ikhlas lah, tolong kau ikhlas betul. Tapi sebenarnya dalam hati sedang ingin mendapatkan perhatian daripada mereka yang melihat. Maka Allah tak tengok pada mulut yang sebut ikhlas. Allah lihat kepada sini yang sedang ingin mengambil perhatian daripada orang yang sedang melihatnya. Maka berhati-hatilah dengan ikhlas. Dengan riak pada hari sekalian. Di antara cara, ini cara-cara bagaimana kita menghindari riak, ialah sentiasa memperbaharui niat. Tadi saya dah sebut, untuk beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa mempamerkan ibadah amal baik yang dilakukan dalam keadaan sembunyi ataupun dalam bersendirian. Bermaksud bahawa apabila kita melakukan satu ibadah dalam keadaan tersembunyi ke dalam keadaan orang nampak ke, kedua-dua bentuknya sama. Kalau kita cantik apabila melakukan ibadah sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dekat luar, orang tengah tengok, sama juga ibadah kita. Puasa kita, sedekah kita bila bersedekah $10 bila orang tak nampak, bila orang nampak pun $10.
menunjukkan itu kita melatih diri kita supaya kita sedang melakukan keikhlasan dalam ibadah. Contoh, kalau kita jarang-jarang buat ibadah, tiba-tiba kena buat ibadah satu kali kerana orang paksa kita, itu menunjukkan bahawa kita tidak ikhlas. Kan? Sama juga dengan riak. Kerana riak ini tak ada orang paksa, tapi kita melakukannya untuk mendapatkan sum'ah yang baik. Maka dengan itu kita sedang melakukan riak. Berhati-hatilah. Dengan itu, tipsnya untuk menghindari daripada perasaan riak ini, apabila orang nampak kita bagi 10,000, orang tak nampak kita bagi 10,000 juga. Tulis cek 10,000 letak dalam tabung. Orang tak tahu pun siapa. Walaupun ada nama lah kat situ. Kita lihat bahawa itu akan menjamin keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, cara yang terbaik untuk menghindarkan diri daripada riak, membiasakan diri kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setiap pemberiannya. Bersyukur kepada Allah dalam keadaan sifat sentiasa berterima kasih. Dengan tidak sengajanya kita akan melihat bahawa Allahu Akbar, sesungguhnya apa yang kamu beri lebih ke kurang ke, aku sentiasa berterima kasih kepadamu. Ilmu yang kita dapat, kita banyak membaca Al-Quran, orang panggil kita qari, tapi kita katakan bersyukurlah kepada Allah kerana memberikan aku kelebihan ini. Dalam keadaan kita bersyukur, kita akan menjamin diri kita jauh daripada riak, insya-Allah. Para hadirin sekalian, saya akhiri dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik bagi kamu. Dan jika kamu menyembunyikannya, kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini bayangkanlah apabila kita baca ayat ini, Allah sedang bercakap dengan kita, diri kita sendiri. Kerana nanti di akhirat Allah akan bercakap dengan kita, bukan dengan orang sekeliling kita. Bayangkan apabila Allah cakap dengan kita, Allah kata, ketahuilah ketika kamu melakukan ibadah, buat tunjuk kepada orang tak ada masalah, namun ikhlaskan dengan baik, dengan ikhlas. Niatkan dengan ikhlas. Tapi ingat, kalau kamu lakukan sembunyi, itu adalah lebih baik untuk kamu. Dan Allah akan menghapuskan daripada kamu dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kamu. Maka para hadirin sekalian, terbaik adalah kita melakukan sembunyi. Namun kalau kita berniat untuk menggalakkan orang, maka kita lakukan dengan terbuka. Tak ada masalah. Orang yang pergi ke masjid berjemaah setiap hari, walaupun sekarang masjid tutup, namun dulu orang yang sentiasa pergi ke masjid melakukan ibadah, dipuji ke, dikeji ke, dihalang ke, dipaksa jangan pergi ke, dia tetap akan pergi. Kenapa? Kerana dia mempunyai ciri-ciri ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa malas nak pergi, aduh susahnya nak berjalan, penat betul, tetap dia ikhlas kepada Allah. Kalaulah dia ikhlas kerana Allah, dia akan tetap pergi walaupun panas terik, hujan dan sebagainya. Para hadirin sekalian, mungkin apa yang terbaik di dalam apa yang saya sampaikan, terimalah. Apa yang kurang dan sebagainya, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.